Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kelas pengajian kita di Baitus Salam, yang mana pada malam ini kita akan membincangkan tentang topik yang berkaitan dengan adakah semua agama itu sama, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18 dan 19, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian Allah kata innad dina 'indallahil Islam, kan, yang mana Allah telah memberikan satu persaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Dia, dan yang para malaikat, orang-orang yang berilmu semua mempersaksikan perkara yang sama, dan agama sesungguhnya agama hanya senya agama yang ada di sisi Allah yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Jadi ini adalah satu ayat yang berkaitan dengan tauhid, ayat yang akan membincangkan tentang kefahaman usul akidah kita. Sebab di dalam perkara ini dia akan antara yang kita akan bincangkan iaitu apa yang dipanggil sebagai satu fahaman pluralism. Fahaman pluralism ni adalah satu fahaman yang mana dia macam satu filosofi yang cuba nak menjustifikasikan kewujudan pelbagai agama dan dakwaan yang dibuat oleh setiap agama terhadap kebenaran agamanya, ataupun dalam istilah dia religious truth claim. Yang nak pluralism ni macam nak terima semua agama dan mengatakan bahawa setiap agama itu benar. Itulah apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan kalau kita soroti daripada sudut sejarah perkembangan pemahaman pluralism ini, yang asalnya berkembang di barat dan kemudian sejak menjak ini
khususnya di kurun ke-20, dia telah mula mendapat tempat dan berkembang luas. Dan fahaman ini juga telah menjadi satu medan perbahasan, kupasan secara ilmiah yang telah dibintangkan ketah-ketah kerja di peringkat antarabangsa, di peringkat dalaman, dan juga telah ditulis pelbagai kajian yang telah disebarkan di dalam jurnal-jurnal, telah diterbitkan tesis-tesis yang berkaitan dengannya, dan lately ni juga dia semakin dipopularkan. Jadi ini satu falsafah yang kita tengok dia banyak bersangkut paut dengan fahaman liberalism. Yang itu insya-Allah kita akan bahaskan sebentar lagi macam mana ia menyerap masuk ke dalam negara kita. And so kita akan tengok dulu daripada sudut asal usul macam mana secara ringkasnya perkembangan falsafah pluralism ini yang dahulunya berasal daripada barat. Pluralism ni berasal daripada istilah bahasa Inggeris, plural, yang mana maksud dia adalah kewujudan lebih daripada satu entiti. Kalau kita kata singular, plural, plural ni banyak, singular ni is satu. Itu kalau dulu-dulu kita belajar grammar lah. Jadi plural ni dipinjamkan perkataan itu ke dalam kefahaman ini nak menunjukkan bahawa di sana ada agama, di sana ada satu kefahaman yang kebenaran itu lebih daripada satu. Dan kalau kita tengok dalam konteks falsafah klasik Greek, pluralism ni lawan dia adalah monism, yang mana kedua-dua istilah ni dia merujuk kepada falsafah metafizik, satu perdebatan antara dua aliran pemikiran tentang unsur kewujudan alam. Tapi dalam konteks moden pula, ada yang try to aplikasikan istilah plural ni yang digunakan di dalam konteks politik, budaya, etika, moral dan juga agama. Jadi secara umumnya falsafah pluralism ini merujuk kepada kewujudan pelbagai agama dan dakwaan terhadap kebenaran yang didakwa, diklaim oleh setiap agama. Dan lawan kepada pluralism ni adalah exclusivism. Eksklusif, daripada perkataan eksklusif, yang eksklusif ni is very special, very limited kepada satu, yang macam dia nak kata, kalau kita kata Islam ni adalah agama yang benar, maka Islam ini adalah fahaman eksklusivism yang mendakwa bahawa Islam tu adalah eksklusif. Dia itu lawan kepada pluralism. Sebab eksklusif ni didakwa satu sahaja kebenaran, yang lain-lain adalah palsu, yang lain-lain salah. Pluralism ni dia sebaliknya, dia nak dakwa bahawa semua itu benar. And so ada juga sebahagian yang kata ada fahaman yang pertengahan yang dipanggil sebagai inclusivism, yang maksud dia wujudnya satu agama yang mutlak, yang agama-agama lain ni adalah sebahagian daripada kebenaran yang mutlak itu. So dia kononnya dia taklah terlalu satu sahaja benar, satu tu dipilih, tetapi yang lain-lain tu juga part of kebenaran tersebut walaupun ada yang salah. So secara spesifiknya pemahaman pluralism ini, ataupun especially dalam agama ni, dia anjurkan bahawa fahaman setiap agama dia ada pandangan, dia ada persepsi, dia ada respon yang berbeza-beza terhadap ketuhanan, ataupun the absolute truth of God. So disebabkan wujudnya pelbagai dakwaan macam ini, maka timbul persoalan, manakah dakwaan yang paling tepat ataupun benar? Kalau Islam kata Allah itu esa, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kristian pula dakwa bahawa dengan konsep Trinity-nya. Hindu pula ada mendakwa bahawa Tuhan dia sekian. So pluralism ni dia nak claim bahawa setiap agama didakwa mereka yang betul. So yang mana satu yang betul? Kan? Kenapa setiap agama dibagi pendapat yang bertentangan dengan ketuhanan agama-agama lain? So pluralism ini dicuba nak justifikasikan bahawa setiap dakwaan kebenaran ini adalah bersifat relatif dan bukan mutlak. Jadi pemahaman ni dia anjurkan supaya kita iktiraf kebenaran tersebut bukan hanya pada satu-satu pihak, tetapi dia dipegang oleh setiap agama.
So dalam kita kata kerangka fahaman ini, nilai dan pandangan hidup ni berbeza-beza lah, relatif. Dia boleh jadi very subjektif. Jadi sesuatu yang dianggap benar dan baik oleh satu pihak mungkin dianggap salah bagi pihak yang lain. So di sinilah kalau kita tengok antara tokoh-tokoh fahaman pluralism seperti John Haidt, dia ketika dia nak aplikasikan fahaman relativism ini kepada falsafah pluralism agama yang dia dokong, disebut bahawa setiap agama ataupun tradisi dia akan mengungkapkan Tuhan ataupun kebenaran mutlak dalam pelbagai perkataan. Agama Kristian dia akan guna pakai perkataan Trinity, Yahudi akan pakai perkataan Yahweh, Brahman untuk contohnya agama Hindu, agama Buddha dia akan guna perkataan Dharmakaya. So masing-masing ini cakap benda yang sama. Itu kata dia lah, walaupun versi ni nampak berbeza. And so kalau kita tengok juga falsafah pluralism ni, kalau dihuraikan oleh beberapa pendukung-pendukung fahaman ni, dia disimpulkan dia ada 3 konsep utama lah. Yang pertama sekali, konsep pluralism ni dia kata bahawa semua agama adalah sama dalam merujuk kepada Tuhan ataupun kebenaran yang mutlak ataupun absolute truth. Kerana itu seseorang itu mungkin dia menganut agama Hindu, dia ni beragama Hindu sebab dia dilahirkan di India. Kalau dia dilahirkan Mesir, kemungkinan besar dia beragama Islam. Kalau dilahir di Thailand umpamanya, mungkin dia beragama Buddha. Kalau dilahirkan England, it's possibly dia beragama Kristian. Itu dia katalah. Sedangkan semua sama, cuma location dia berbeza. So dia kata nasib-nasib masing-masing lah. Dan konsep dia yang kedua pula adalah semua agama sama dalam menjanjikan keselamatan kepada dia punya penganut. So kalau dalam agama Islam dia kata siapa yang beriman maka dia akan selamat. Dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau dulu pun dalam sejarah awal perkembangan agama Kristian ni pun mereka ada satu konsep yang dinamakan sebagai solus Christus. Maksudnya dia kata tentang keselamatan hanya melalui Jesus Christ. Itu antara apa yang mereka katakan lah. And yang konsep yang ketiga, semua agama dia ada maklumat yang terhadap Tuhan ataupun kebenaran yang mutlak. Jadi tak ada agama yang layak untuk nak menafikan agama lain ataupun mendakwa bahawa agamanya sahaja yang betul. Contohnya Islam tak sepatutnya digunakan untuk nak menilai agama Hindu. So kita jangan nak kata Hindu ini sesat dan kita gunakan pandangan-pandangan Islam. Itu pluralism menolak perkara tersebut lah. And dia kata kita kena bebaskan diri daripada kerangka agama sekiranya kita mahu menilai agama lain. So if we want to talk about other religion, so we have to tak ada satu, kita kata zero background, yang kita tak boleh ada bias terhadap agama sendirilah. Itu antara konsep-konsep asas ataupun prinsip asas bagi fahaman pluralism. Okay, so walaupun daripada segi tujuan dia, pemahaman pluralism agama cuba untuk nak rationalizekan kewujudan pelbagai agama ataupun apa yang mereka katakan sebagai toleransi untuk nak meningkatkan hubungan antara agama. Tetapi kefahaman relativism yang terkandung di sebalik pemahaman pluralism ini telah menimbulkan beberapa isu besar juga yang berkaitan dengan religious truth ataupun kebenaran agama, ataupun kita panggil sebagai kesetaraan agama, religious equality. So persoalan dia, apakah secara idealnya setiap agama boleh ataupun perlu untuk nak menerima gagasan pluralism agama ni?
Apakah masalah-masalah yang akan berbangkit hasil daripada falsafah-falsafah ini? Dan sebab benda ini akan mencabar akidah agama itu sendiri. Dan overall kalau kita nak tengok daripada sudut kewujudan asal kepada falsafah pluralism ini, dia berasal daripada barat dulu. Dia berasal daripada barat dulu yang diperkenalkan secara sistematik oleh John Haidt. Dia ada satu karya yang ditulis sebagai An Interpretation of Religion, Human Response to the Transcendent. So dalam sejarah dia disebut bahawa agama Kristian ni dululah dekat barat ni satu agama yang dominan. Sampai dia ada dia punya blok-blok dia lah. Dulu ada barat Kristian. So falsafah pluralism agama ni dia dari segi sejarah je dilahir dan berkembang daripada sudut barat Kristian itu sendiri. Dululah dia ada satu kekangan. Dulu Kristian ni dia jadi satu fahaman yang exclusivism, yang dia punya prinsip dia tak ada keselamatan di luar gereja. So ini satu fahaman yang dipegang oleh gereja Roman Catholic dan dia punya followers dia dulu. So masa tu agama Kristian Roman Catholic ni satu agama yang dianggap sebagai dominan ataupun eksklusif, yang lebih tinggi masa tu dianggap darjatnya daripada yang lain. So kalau nak you want a safety, you have to go through gereja Roman Catholic sahaja. So inilah yang turut menjadi ideologi Empire Rome yang menetapkan bahawa Roman Catholic dulu adalah agama yang rasmi dan mutlak bagi setiap empire. So kat sinilah kemudiannya berlaku krisis ataupun penolakan terhadap gereja Kristian Katolik yang dilihat kemudiannya membuahkan terhadap fahaman pluralism ini. So itu kalau kita nak cerita tentang sejarahnya juga, panjanglah apa yang kita boleh rumuskan. Kemudian berlaku satu perubahan kefahaman daripada exclusivism kepada inclusivism. Yang kita kata inclusivism ni maksudnya dia middle lah, fahaman yang tengah, yang dia kefahaman satu tu betul tapi dia kata yang lain-lain tu pun boleh kata cabang kepada kebenarannya lah. So permulaan inilah yang telah membuka ruang yang lebih besar terhadap kefahaman pluralism agama. And kemudian sarjana barat Kristian yang masa tu terdiri daripada ahli-ahli teologi, ahli akademik, para pengkaji sosial agama semua, mereka ini telah membina falsafah pluralism agama dan sebarluaskan dia sebagai satu falsafah di antara agama pada abad tersebut. So ini dianggap sebagai pembebasan teologi ataupun liberation theology, yang mereka cuba untuk nak membebaskan ke-exclusivism of Roman Catholic ketika itu. Itu kalau kita tengok secara umum konsep bagaimana lebih kurang secara ringkasnya perkembangan masuk ke bumi kita lah, Malaysia ni. Sang pengkaji ada antara ketah kerja yang dia ada buat satu kajian tentang benda. Dia kata asal kepada fahaman pluralism yang menyelusur masuk dalam negara kita ni adalah dari berpunca daripada gerakan liberalism Indonesia. Itu mengikut sebahagian kajian lah. So ada yang gunakan misal kata nama-nama pertubuhan macam Jaringan Islam Liberal, JIL. Kemudian akhirnya unsur-unsur liberalism ini dia masuk dalam masyarakat di Malaysia dengan wujudnya misal kata slogan-slogan dialog antara agama yang dipelopori oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikh. Kemudian ada juga Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh yang ditubuhkan pada tahun 1983 dulu.
Ada juga Institute Christian Federation of Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1985. Ada juga macam-macam lah, sampailah wujudnya juga daripada kelompok Muslim ini seperti Sister in Islam, SIS, yang ditubuhkan pada 1988, yang dahulunya konon-konon untuk nak memperjuangkan isu-isu wanita Islam. So pertubuhan-pertubuhan macam inilah sebenarnya yang menyumbang kepada perkembangan fahaman pluralism agama di negara kita ni. Contohnya bila yang tadi kita sebut Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianism, Hinduism and Sikh. Council, apa nama, kita kata majlis ni, dia pernah menaja penubuhan Interfaith Commission ataupun disebut sebagai IFC, dan juga dia apa nama, SIS ni ataupun SIS, Sister in Islam ni, antara pendukung dia jugalah, yang kemudiannya melibatkan isu-isu macam Komango, isu-isu mahkamah syariah, dan Institut Kajian Dasar menyokong gerakan Islam liberal dengan anjurkan program-program yang bersifat gerakan liberal ataupun pluralism agama ni lah. So kemudian ada juga kancah-kancah politik lah yang menyebabkan istilah-istilah seperti pluralism ini semakin berterusan lah. Dan isu-isu pluralism agama ni masih lagi kita kata diperdebatkan dalam bab-bab yang dikatakan sebagai kebebasan agama ni, kebebasan agama yang kononnya didukung ataupun dilaungkan oleh mereka yang kononnya menyokong hak asasi manusia seperti SIS, Komango, lain-lain. And so inilah antara apa yang terjadi. But antara faktor-faktor lah yang menyebabkan fahaman pluralism ini tersebar di Malaysia ni, of course first kali ada juga buku-buku lah, dia melalui buku-buku. Ada beberapa buku yang telah diterbitkan dan kemudian diharamkan untuk dijual, yang bersifat pluralism lah. Contohnya ada pada tahun 1989 ada buku berkaitan refleksi pembaharuan pemikiran Islam 70 tahun, Harun Nasution. Kemudian ada juga misal kata membangun fiqh lintas agama, membangun masyarakat inklusif pluralis pada tahun 2004 pun diharamkan juga. Ada buku lagi Islam dan Pluralism tahun 2006. So buku-buku ni juga antara yang cuba digunakan sebagai medium untuk nak menyebarkan fahaman pluralism ini. Dan majalah-majalah pun ada. Contohnya ada majalah Gatra dululah pada tahun 2002. Dia ada satu part yang disebut semua agama adalah sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan agama yang paling benar. And ada lagi lah dalam majalah Kompas umpamanya, tahun 2002 juga, dia ada satu artikel nama dia menyegarkan kembali pemahaman Islam. So dalam artikel tersebut dia disebutlah bahawa semua agama adalah tepat, semua berada di jalan yang panjang menuju yang maha benar. Semua agama dia kata betul lah, dengan variasi tingkat dengan kadar kedalaman yang berbeza-beza dalam menghayati keagamaan. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama, iaitu keluarga pencinta jalan menuju kebenaran yang tidak pernah ada penghujungnya. Kemudian of course fahaman pluralism ini juga disebarkan melalui internet. Banyaklah kita boleh tengok melalui jaringan-jaringan di sebalik apa yang dinamakan sebagai Islam liberal. Ada juga melalui kursus-kursus. Dulunya di antara kursus yang agak kontroversi adalah ESQ dululah, yang didakwa juga antara medium penyebaran fahaman tersebut. Ada juga melalui filem, of course, filem, even dalam filem tempatan kita juga dulu kan ada pengarah tempatan punya filem, contohnya yang dikatakan ada mengandungi pluralism lah, daripada sudut seolah-olah semua agama ini sama. Ada yang ditunjukkan macam sembahyang ditokong, sembahyang di gereja. Saya tak nak sebutlah nama pengarah ataupun nama filem dia tu. But ini juga antara apa yang punca-punca penyebaran fahaman pluralism ini. Dan selain daripada tu, of course,
badan-badan NGO yang dilihat banyaklah mendukung. Tadi kita ada sebut IKD kan, Institut Kajian Dasar Sistem Islam, Council of Church of Malaysia, Rotary Club, lain-lain. Ini semua antara yang giat ataupun menyebarkan dakwah fahaman pluralism di Malaysia inilah. And kalau kita tengok pun dekat Malaysia ni, antara yang sebenarnya terlibat dalam fahaman pluralism ni, contohnya Kerajaan Langit Ayah Pin. Ayah Pin ni pun dia promosikan ajaran yang dia kata semua agama ni adalah sama. Setiap orang berhak untuk nak amalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. So dia dakwa untuk dia sebagai utusan Tuhan yang menyatukan, ataupun dia ni sebagai Tuhan yang menyatukan agama-agama ni. And ada lagi fahaman-fahaman lain kita tengok, contoh the Transcendent Unity of Religious ataupun Sophia Perennis. So dia golongan ni dia kata Tuhan berada di titik puncak sementara semua agama mengalir ke bawah dari titik puncak tersebut. So semua agama di dunia ini adalah berasal daripada Tuhan. Dan semua agama juga akan naik dari bawah ke atas, yang akhirnya akan bertemu di titik puncak tersebut. Macam dia kata, kita ni nak pergi ke destinasi yang sama melalui jalan yang berbeza. Ada juga fahaman antar pengasas pluralism, iaitu fahaman John Hick, yang dia kata semua agama ni sama rata. So ada juga yang dikatakan some of pemimpin politik yang agak terpengaruh lah dengan fahaman ini. So macam-macam lah, dan kita tengok fatwa-fatwa juga telah dikeluarkan tentang dari sudut Majlis Muzakarah Kebangsaan. Dah ada fatwa lah tentang liberalism, pluralism dalam agama ni. Boleh cek lah fatwa-fatwa negeri dalam bab tersebut lah. Dan kita boleh tengok juga beberapa isu-isu pluralism yang agama yang muncul dekat Malaysia ni. Antaranya misal kata perancangan penubuhan Suruhanjaya antara agama. Antara cadangan ni juga ni nak mendukung penumbuhan benda ni lah. Tapi kemudiannya ia telah ditentang habis-habisan oleh NGO Islam, dan akhirnya cadangan ini telah ditolak oleh pihak kerajaan. Kemudian juga antara isu-isu yang tumbul seperti isu religious freedom, kebebasan beragama yang ada diterbitkan, yang dituntut oleh Komango. Antaranya lah dia nak dakwa lah agama-agama murtad semua ni boleh, sebab semuanya sama je kan. Kemudian timbul isu-isu seperti kalimah Allah yang sebelum ini pernah panas. Kemudian daripada sudut kongsi raya antara agama, and fatwa kebangsaan sendiri pun dah keluarkan garis panduan lah orang Islam macam mana daripada sudut nak meraihkan hari raya orang bukan Islam. Dah ada garis panduan supaya tidak ada berlaku percampuran ataupun elemen of pluralism ini. Yoga pun pernah menjadi satu isu lah, sampai Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pun pernah melarang orang Islam daripada mengamalkan yoga yang dikatakan ada unsur-unsur agama Hindu. Daripada sudut amalan fizikal, ritual keagamaan, mantra, pemujaan konsep untuk nak dapatkan ketenangan dan kemuncaknya penyatuan diri kita dengan Tuhan. So ada konsep-konsep itu yang tak sesuai dan boleh merosakkan akidah Islam. So ini kita kata antara beberapa yang dikaitkan dengan isu-isu pluralism dalam agama. Sama orang dikata bahawa pluralism ini is toleransi dalam agama, but sebenarnya pluralism ini bukan toleransi dalam agama. Islam agama yang toleran dan mengajarkan toleransi kepada umatnya sejak daripada awal, dan Islam sama sekali tidak ada masalah dengan isu toleransi agama. Tapi apabila yang menjadi masalah ialah bila ajaran toleransi Islam ni cuba dikaitkan dengan pluralism agama. Kemudian kita nak simpulkan bahawa Islam mengajarkan persamaan semua agama, sedangkan kalau kita tengok tokoh-tokoh ajaran pluralism ini dimenafikan toleransi agama itu sebagai pluralism agama. Jadi anggapan bahawa pluralism agama ni sama dengan toleransi agama satu anggapan yang tidak tepat lah, sebab itu maksudnya kita kurang ataupun gagal untuk nak memahami hakikat doktrin pluralism dalam agama. Dan kalau
kita nak benteng diri kita daripada terjebak dalam kekeliruan fahaman pluralism agama ini, ada benda-benda yang perlu untuk kita kena pegang, kita kena faham. So it's kind of prinsip yang penting bagi orang Islam ni, supaya kita dapat jaga akidah kita, dapat jaga jati diri kita di sebalik masyarakat yang berbilang kaum dan agama. So of course, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa Islam itu adalah agama yang hak. Kalau orang kata Islam itu bersifat exclusivism, yes indeed, itu sebab kita beriman dengan sebenar-benarnya bahawa Islam itu adalah agama yang benar, dan selain daripada Islam itu tertolak di sisi Allah. Kita beriman dengan Quran, kita pegang dengan Quran, maka kita kena jaga benda ni. Dan Allah sebut dalam, tadi kita dah baca ayat tadi, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang betul, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan implikasi dia, orang yang siapa yang bukan Islam, siapa yang memeluk agama lain, dia tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti mereka adalah orang-orang yang rugi. Sebab itu dalam Al-Quran bila Allah kata wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima daripada dia, dan di akhirat nanti dia adalah tergolong dalam orang-orang yang rugi. So ayat ini jelas menafikan dakwaan doktrin pluralism agama yang mengatakan bahawa tiada agama yang memiliki sifat kebenaran yang mutlak. Nas kita, agama kita menunjukkan bahawa Islam agama yang benar dan diterima oleh Allah. Masalah kepada fahaman pluralism ini, dia cuba untuk nak menafikan wujudnya perbezaan pandangan, perbezaan ajaran. Mereka ni cuba nak konon-konon nak menyatukan. Kita tak semestinya akan bersatu. Tidak semestinya perpaduan itu boleh dicapai dengan satu kefahaman yang sama. Yang penting adalah bagaimana kita nak hidup muayasyah, kita nak bertoleransi di dalam konteks ataupun kerangka perselisihan yang wujud. Perselisihan itu adalah fitrah yang kita tak akan boleh nak elakkan. Bukan bererti bila kita nak cuba mencapai satu perpaduan, kita kena menerima konsep pluralism dalam agama ini. Ini salah. So kalau mereka nak percaya agama mereka sebagai benar, go ahead. Dan kita bagi orang Islam, yes, kita percaya bahawa Islam itu adalah agama yang benar. We understand our deen from our religion perspective. Of course, kita nak faham agama kita benar ataupun tidak, of course daripada Quran, daripada As-Sunnah. So daripada Quran dan Sunnah, we cannot kita tak boleh menerima agama-agama lain. Pluralism, dia kata you cannot judge the other religion using your religious methods. But for us, inilah prinsip yang kita kena pegang. We don't know the absolute truth unless we refer to the main source of our deen, which is Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau kita kena faham juga, tak ada titik pertemuan antara Islam dengan agama lain. Nah, dekat akhirat nanti Islam is Islam, orang yang bukan Islam is different. So keyakinan selain daripada Islam itu adalah kufur. Iaitu dia something yang kontras dengan keimanan. Orang-orang yang kufur dengan Allah, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah sebagaimana yang dikehendakinya, maka mereka itu boleh digelar sebagai kafir. Dan itu adalah istilah yang diberikan oleh Al-Quran sendiri untuk nak bezakan antara mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. So Islam dalam agama sini tak ada kata semua itu orang mukmin. Hanya orang mukmin, Muslim itu hanya disebut ciri-ciri adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang menerima konsep-konsep asas rukun Islam, rukun iman. Tak ada titik pertemuan antara orang Islam dengan orang kafir dekat akhirat nanti. Seperti mana yang dicanangkan oleh golongan-golongan pluralism, yang kononnya manusia yang pelbagai agama ni sebenarnya dia bersatu titiknya di hujung nanti. Maksudnya dekat akhirat, di sisi Tuhan semua sama. Dan ini of course tak benar, and tak boleh diterima lah oleh akal kita sebagai umat Islam. Sebab hakikatnya Islam dan kufur adalah satu yang sangat kontradik, yang tidak akan bertemu titiknya di akhirat kelak. Dan Allah pun sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Kemudian Allah sebut lagi, jazaohum 'inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang kafir dalam kalangan ahli kitab dan musyrikin itu di dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruk kejadian. Dan sesungguhnya orang-orang beriman, beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik kejadian dan balasan mereka di sisi Allah adalah syurga-syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha kepada Allah. Itu adalah mereka yang takut kepada Tuhannya. Maksudnya jelas daripada ayat ni memang is totally different. Orang Islam insya-Allah akan berada di syurga dan orang yang kufur pula akan berada di neraka. That is what Quran said. So we have to believe, we have to pegang ni lah. Kemudian Islam adalah syarat. Kalau kita nak amal kebaikan kita diterima oleh Allah, then we have to be a Muslim. Other than that, you can do a good deeds, but maybe it cannot benefit you in the akhirah. It only can benefit you in this dunya. Sebab perbuatan yang baik yang dilakukan oleh kafir, mereka ini daripada segi akhiratnya mereka tak ada pahala, tak diterima oleh Allah. Mereka hanya dapat manfaatnya di dalam dunia sahaja. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma' hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Allah kata, dan orang-orang kafir pula amal-amal mereka ni adalah umpama macam kita tengok sinaran panas di tanah yang bila kita tengok tu macam ada, kita panggil apa, fenomena apa, paramorgana entah apa dah, yang kita nampak macam ada air kan. Kalau kita dah lagi dahaga tu lagilah nampak macam ada air, kita pergi tengok tak ada air. So macam itulah keadaan orang yang kafir. Dia ingat amalan-amalan soleh mereka dulu boleh memberikan mereka manfaat, tetapi dekat akhirat nanti rupa-rupanya semua itu tak ada. So ini of course ayat ni dia menolaklah fahaman pluralism agama yang mendakwa bahawa kepercayaan semua agama boleh membawa kepada keselamatan ataupun penerimaan Allah di akhirat kelak. Itu telah tertolak. Sedangkan jelas Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurniakan pahala dan ganjaran kebaikan di akhirat nanti melainkan kepada orang Islam semata-mata. Kemudian Islam bukan kelangsungan daripada agama lain. So ada orang dia kata Islam is satu ajaran yang diinovasikan ataupun ajaran yang dibid'ahkan daripada agama-agama lain. So Islam bukan agama yang terhasil daripada kesinambungan agama-agama dahulu, baik Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi. Setengah umat Islam ni ada terpengaruh lah, kononnya agama semut juga adalah ajaran agama-agama para nabi. Dan Islam ni hanyalah satu improvise daripada agama-agama tersebut. So ini sama sekali tidak benar. Apa yang benar adalah semua nabi dahulu membawa ajaran tauhid, Islam yang tauhid. Maksudnya semua nabi daripada sudut seruan tauhid adalah sama. Kita menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah. Elemen of iman itu jelas. Tetapi mungkin yang membezakan antara agama Islam dan juga agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu adalah daripada sudut few cabang of syariahnya, daripada sudut manhajnya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan mereka semua para anbiya dulu membawa ajaran Islam, prinsip agama Islam. Sebab tu Allah sebut maka na Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang Yahudi dia nak claim Nabi Ibrahim ni sebagai nabi kami. Orang Kristian pun nak claim Nabi Ibrahim ni sebagai kami punya godfather. Tapi Allah deny. Allah kata tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukanlah juga seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang hanif dan muslim dan tidaklah dia daripada kalangan orang musyrikin. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala masa menjelaskan bahawa dasar agama yang dibawa oleh setiap nabi itu adalah sama dan menegah hamba-hambanya daripada berselisih dalam perkara tersebut. Dan dalam surah Asy-Syura Allah kata syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa
an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah dah terangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama dan dia telah tetapkan hukumnya. Apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Benda yang sama, which is tegakkan pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah dan berselisih pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrikin untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang kembali kepadanya, iaitu yang taat. Jadi macam mana agama tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu boleh dikaitkan dengan agama-agama kufur pada hari ini? Kristian yang telah mensyirikkan Allah, yang telah menyembah Nabi Isa alaihi salam dengan menjadikan Nabi Isa itu sebagai syarik ataupun sebagai sekutu bagi Allah. How can itu seruan agama Islam yang menafikan sekeras-kerasnya unsur-unsur syirik di dalam agama. So ini juga salah satu fahaman jarum halus daripada golongan pluralis yang cuba untuk nak merosakkan akidah Islam dalam konsep kesamarataan dia. Kemudian kita ada yang kita panggil sebagai kewajipan bara'ah daripada mempercayai dan memperakui ritual ataupun ibadah agama lain. So we have to know, daripada sudut ibadah, serta konsep akidah dan semuanya, we only loyal to Islam. Kita berlepas diri daripada sebarang unsur-unsur yang mengiktiraf kepercayaan dan ibadat agama lain. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas dalam surah Al-Kafirun Allah katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tak akan beribadat secara cara kamu beribadah, dan kamu pula tak akan beribadah dengan cara apa yang aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin. You have your own way of deen and we have our deen. And surah ini adalah surah yang Ibnu Kathir sebut sebagai surah perlepasan diri ataupun surah Al-Bara'ah. Maksudnya kita berlepas diri daripada amalan dan kepercayaan orang-orang musyrikin. So we cannot accept the other religion to be part of our religion. Fahaman pluralism is keluarlah. Dan bila Allah kata wala ma ana abidum ma abadtum, kan, kita tidak sembah apa yang kamu sembah, aku tidak beribadah dengan ibadah kamu, aku tak ikut, I don't follow your way, tetapi aku menyembah Allah dengan cara yang Allah suruh dan cara yang Allah redai. Dan Allah ulangkan dua kali perkataan tersebut, yang mana menafikan bahawa orang yang beriman, ritual amal ibadah kita ini is totally different from other religion. We cannot accept your way of religion daripada situ. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan sekiranya mereka membohongi kamu, maka katakanlah bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu. Ibadat kamu tak ada kaitan dengan amal ibadatku, dan aku berlepas diri dengan segala ibadah yang kamu lakukan. And dalam surah Asy-Syura pun Allah kata lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal ibadah kami dan bagi kamu amal ibadah kamu. So kita berlepas diri daripada ibadah mereka, dan mereka juga of course berlepas diri daripada amal ibadah kita lah. So of course kita tak boleh nak samakan kepercayaan dan ibadat agama lain dengan kepercayaan dan ibadah dalam agama Islam seperti mana yang diyakini oleh golongan pluris. So orang Islam diwajibkan untuk berlepas diri daripada segala kepercayaan dan ibadah mereka, dan itu akan memelihara akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So for the final conclusion yang kita boleh sebut pada malam ini, Islam
adalah satu agama rahmat yang bersifat syumul, universal. Islam satu agama tasamuh yang ada toleransi, dan kita terima hakikat wujudnya pelbagai agama dekat bumi ni. Tetapi itu tidak bermakna Islam menyeru kepada kesamarataan agama seperti yang dipercayai dalam ajaran pluralism agama. And dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan lama dululah, tahun 2006 dulu pun, ketika mengulas tentang gerakan pemikiran liberal yang mengandungi fahaman menyeleweng, termasuk mendukung fahaman pluralism yang disenaraikan sebagai salah satu daripada doktrin yang sesat lagi menyesatkan. And Muzakarah Fatwa Kebangsaan juga simpulkan bahawa pluralism agama adalah satu konsep yang berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi, respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung, ultimate reality ataupun absolute truth, kebenaran yang mutlak. Berarti fahaman pluralism ini, semua agama adalah sama tarafnya, yang merujuk kepada the absolute truth, kan. And but at the end, Islam sebagaimana yang kita sebut tadi adalah the only agama yang diterima di sisi Allah. Maka of course kita hanya refer kepada agama Islam. So ada yang tanya tadi, Assalamualaikum Ustaz, Doktor, adakah ajaran sesat di Malaysia semuanya berpunca daripada doktrin pluralism? Tidaklah. Tak semua ajaran sesat kat Malaysia. Ajaran sesat kat Malaysia ni sangat-sangat banyak. Tak semua berpunca daripada fahaman pluralism. Ada sebahagian ajaran lah, macam kita sebut tadi, yang popular ajaran Ayah Pin, dan kebiasaannya ajaran-ajaran yang mendukung pemahaman liberalism, yang mereka inilah yang ada membawa masuk elemen-elemen of pluralism, sebab keterbukaan yang mereka anjurkan itu melewati daripada batasan syarak, sehingga membuatkan akhirnya we have to accept. Jadi mereka nak, bila kita nak menerima kewujudan agama lain, means we have to tolerate kita punya kefahaman, we have to sacrifice our prinsip. So dalam Islam tidak begitu. Dalam kita nak menerima kewujudan agama-agama lain, it doesn't mean we have to sacrifice our prinsip. Dengan prinsip yang kita pegang, still kita boleh ada element of tasamuh, toleransi. Tetapi semua itu ada dia punya kadar dan ada dia punya batas-batasnya lah. Jadi hati-hatilah, sebab fahaman pluralism ni kadang-kadang ni menular kepada anak-anak kita, yang mana mungkin bila mereka lebih terdedah kepada dakyah-dakyah daripada barat ni, mungkin mereka bila dah duduk di negara barat, mereka melihat keterbukaan barat yang sangat-sangat luas itu, sampai mereka pun claim, bila mereka melihat mungkin ada sebahagian daripada orang-orang barat baik, contohnya mereka ini ada sifat-sifat yang baik, so kita pun anggap sampai ke tahap yang mereka akan ingat, takkanlah orang sebaik begini akan masuk neraka nanti, kan. So di situ mereka mula menafikan keadilan Allah, dan akhirnya mereka pun yang tidak memahami tentang konsep asas rukun iman, mula akan mempertikaikan tentang eksklusivism agama Islam itu sendiri. And sebab tu muncul, contohnya hari tu ada yang kata, saya berdoa kepada Allah semoga saya boleh berjiran dengan Karpal Singh dekat syurga nanti. Itu kita kata satu insan lah, satu insan yang mengaku sebagai Muslimah sendiri pun sampai begitu pemahaman dia. Sebab dia faham, takkanlah orang macam Karpal Singh yang didakwa selalu memperjuangkan keadilan, orang yang dia sangka baik di dunia ini, tiba-tiba nak masuk neraka dekat akhirat nanti. So itu pun antara sebabkan dia terlalu liberal. Orang macam tu dia banyak sangat berkawan dengan orang-orang yang murtad, orang-orang yang liberal, dan dia sampai dia melihat Islam ini ada something wrong, dan dia kononnya nak membawa satu revolusi pemikiran. Akhirnya mereka ini sampai terjebaklah dengan fahaman pluralism, walaupun mungkin bukan overall konsep, tetapi fahaman pluralism itu sudah menyusup masuk ke dalam diri mereka sendiri. Baik, okay, so alhamdulillah sampai di sini sahaja dulu pada malam ini tentang perkongsian kita. InsyaAllah
Kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tolong jawab Fata Morgana. Betul. Perkataan tu dah lama tak dengar kan. Daripada sekolah rendah dulu. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.